Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Faiza. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan topik tingkatan 4 dalam ekonomi daripada bab 2 iaitu pasaran. Saya berharap agar di akhir pembelajaran nanti pelajar dapat menerangkan konsep keseimbangan pasaran, dapat juga melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan penawaran pasaran, menjelaskan kesan lebihan permintaan ataupun lebihan penawaran pada harga dan kuantiti berdasarkan jadual dan rajah, dan dapat menganalisis kesan perubahan permintaan atau penawaran ke atas keseimbangan pasaran. Baiklah, yang pertama, semua orang mesti pernah pergi ke pasar malam, pasar pagi, pasar tani dan sebagainya. Jadi pasaran ni sebenarnya ialah tempat di mana satu situasi yang membolehkan penjual dan pembeli berinteraksi sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi maknanya di sini, bila urus niaga berlaku pada tingkat harga tertentu, komunikasi ataupun interaksi antara penjual dan pembeli berlaku. Selain daripada pasaran dalam bentuk interaksi secara langsung, boleh juga berlaku pembelian melalui interaksi tidak langsung iaitu urus niaga e-dagang. E-dagang ialah sejenis pasaran tidak langsung. Jadi segala urus niaga yang dijalankan adalah secara atas talian. Jadi pembeli dan penjual tidak berkomunikasi antara satu sama lain, bukan secara langsung, tetapi transaksi ataupun urus niaga pada tingkat harga tertentu dalam tempoh tertentu tetap boleh berlaku. Jadi yang pertama sekali konsep keseimbangan kena faham daripada sini iaitu keseimbangan dicapai apabila kuantiti diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan. Bermakna keluk permintaannya akan bersilang dalam keluk penawaran. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Jadual dan rajah keseimbangan pasaran. Pada tingkat harga keseimbangan, harga dan kuantiti keseimbangan dapat ditentukan. Jadi kita boleh jelaskan melalui jadual dan juga rajah. Okey, boleh dilihat daripada jadual dalam slide seterusnya. Jadual menunjukkan permintaan dan juga penawaran seluar sukan di pasaran. Berdasarkan jadual, anda boleh lihat bahawa keseimbangan dicapai pada tingkat harga RM30. Di mana kuantiti permintaannya ialah 9,000 helai, manakala kuantiti penawaran ialah 9,000 helai. Maknanya kuantiti permintaan sama dengan kuantiti penawaran pada harga RM30. Jadi daripada sini anda boleh nampak keseimbangan dicapai apabila keluk penawaran mewakili D di sini. Bersilang dengan keluk permintaan, mewakili D, bersilang dengan keluk penawaran iaitu S pada titik keseimbangan E.
Harga keseimbangan dicapai pada RM30 dan kuantiti keseimbangan dicapai pada 9,000 helai. Pada tingkat keseimbangan, harga dan kuantiti tidak cenderung untuk berubah. Jadi boleh dilihat di sini harganya adalah tetap. Iaitu RM30. Lihat slide seterusnya. Kita akan lihat pula ketidakseimbangan pasaran. Sesuatu pasaran dikatakan berada dalam ketidakseimbangan apabila jumlah permintaan pengguna tidak sama dengan jumlah penawaran pengeluar. Jadi, dua keadaan ini akan berlaku apabila pasaran berada pada ketidakseimbangan, iaitu berlaku lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Apa yang dikatakan dengan lebihan permintaan? Lebihan permintaan merujuk kepada apabila kuantiti diminta lebih daripada kuantiti ditawarkan dalam pasaran pada suatu tingkat harga tertentu. Manakala lebihan penawaran pula merujuk keadaan apabila kuantiti ditawarkan melebihi kuantiti diminta dalam pasaran suatu tingkat harga tertentu. Pelajar boleh lihat berdasarkan daripada jadual yang ada di sini, iaitu berkaitan dengan permintaan dan penawaran seluar sukan tadi. Tadi kita dah capai tingkat keseimbangan pasaran pada harga RM30 dengan kuantiti permintaan iaitu 9,000 helai sama dengan kuantiti penawaran 9,000 helai. Di mana tindak balas harganya adalah tetap dan tidak berubah. Sekarang kita tengok apa yang dikatakan lebihan permintaan. Pada harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan. Jadi boleh dilihat di sini RM10 dan juga RM20. Lebihan permintaan akan berlaku. Contohnya, pada harga RM10, kuantiti diminta ialah 15,000 helai dan kuantiti ditawarkan ialah 3,000 helai pakaian sukan, seluar sukan Maka wujudlah lebihan permintaan sebanyak 12,000. Iaitu kuantiti permintaan 15,000 helai ditolakkan dengan kuantiti penawaran 3,000 helai. Maka lebihan permintaannya ialah 12,000 helai. Pada harga RM20, wujud lebihan permintaan sebanyak 6,000 helai. Sama juga di mana kuantiti permintaan 12,000 helai ditolak dengan kuantiti penawaran 6,000 helai. Maka berlaku lebihan permintaan sebanyak 6,000 helai. Jadi daripada sini, bila berlaku lebihan permintaan, apa yang perlu dibuat? Tindak balas harga perlu dinaikkan supaya mencapai titik keseimbangan. Lebihan permintaan akan menyebabkan harga meningkat dan pengeluaran akan menambahkan penawaran manakala pengguna akan mengurangkan permintaannya. Jadi proses ini akan berterusan sehinggalah keseimbangan pasaran dicapai. Pada harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan pula, iaitu harga RM40 dan RM50. Lebihan penawaran berlaku. Contohnya pada harga RM40, kuantiti permintaan ialah 6,000 helai dan kuantiti ditawarkan ialah 12,000 helai.
maka wujudlah lebihan penawaran sebanyak 6,000 helai. Dan pada harga RM50 pula, kuantiti permintaan ialah sebanyak 3,000 helai dan kuantiti penawaran adalah 15,000 helai. Maka ada berlaku lebihan penawaran sebanyak 12,000 helai. Lebihan penawaran tadi akan menyebabkan harga turun. Okay, dan pengguna akan menambahkan permintaannya. Manakala pengeluar akan mengurangkan penawaran. Proses ini akan berterusan sehinggalah keseimbangan dicapai pada tingkat harga RM30 dan RM9,000 helai. Ya, anda boleh lihat melalui graf ini, berkaitan dengan ketidakseimbangan pasaran. Berlaku kedudukan lebihan penawaran dan kedudukan lebihan permintaan. Daripada graf ini, anda boleh lihat keseimbangan pasaran dicapai pada titik E. Boleh lihat di sini, dengan tingkat harga keseimbangan RM30 dan kuantitinya ialah 9,000 helai. Ketidakseimbangan berlaku apabila pasaran mengalami lebihan permintaan. Bahagian sini, ataupun lebihan penawaran bahagian atas. Pada harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan. Harga keseimbangan tadi ialah RM30, lebih rendah maknanya RM10 dan RM20. Lebihan permintaan akan berlaku. Jadi lebihan permintaan ini akan menyebabkan harga meningkat. Dia kena naikkan harga supaya capai titik keseimbangan. Jadi di sini harga akan meningkat, pengeluar akan menambahkan penawaran, manakala pengguna akan mengurangkan permintaan. Pada harga yang lebih tinggi pula, lebihan penawaran akan berlaku. Lebihan penawaran akan menyebabkan harga turun, dan pengguna akan menambahkan permintaan, manakala pengeluar akan mengurangkan penawaran. Kita pergi kepada slide kita panggil sebagai rangkuman, ya. Ketidakseimbangan pasaran barangan tadi ada berlaku lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran, di mana lebihan permintaan kuantiti diminta lebih daripada kuantiti ditawarkan, jadi harga pasaran akan kurang daripada harga keseimbangan. Jadi harga cenderung untuk meningkat, permintaan menurun, penawaran akan meningkat. Manakala lebihan penawaran, kuantiti ditawarkan lebih daripada kuantiti diminta, harga pasaran lebih daripada harga keseimbangan, maka harga cenderung untuk turun, permintaan meningkat, manakala penawaran akan menurun. Kita lihat pula kepada perubahan keseimbangan. Perubahan keseimbangan boleh dianalisis berdasarkan perubahan permintaan dan juga perubahan penawaran. Perubahan permintaan merujuk kepada perubahan permintaan, iaitu pertambahan permintaan atau pengurangan permintaan.
Perubahan penawaran pula merujuk kepada pertambahan penawaran atau pengurangan penawaran. Seterusnya, apa yang dikatakan dengan pertambahan permintaan itu? Jika berlaku pertambahan permintaan, maka keluk permintaan sahaja yang akan beralih. Okey? Dan keluk penawarannya adalah tetap. Okey, jadi awak boleh lihat di sini. I0, okey, pada awalnya, okey, dia akan beralih ke kanan apabila berlaku pertambahan permintaan. Okey, daripada rajah tadi, kita boleh katakan bahawa keseimbangan pasaran asal tercapai apabila keluk permintaan D0 bersilang dengan keluk S0 pada titik I0. Harga dan kuantiti keseimbangan masing-masing ialah P0 dan Q0. Apabila pertambahan permintaan berlaku, keluk permintaan akan beralih ke kanan dari D0 ke D1. Okey, pada harga P0 pula, kuantiti permintaannya lebih banyak daripada kuantiti penawaran. Maknanya di sini berlaku lebihan permintaan. Kesannya apa tadi? Harga akan meningkat ke P1. Jadi, keseimbangan baru tercapai apabila keluk permintaan D1 bersilang dengan keluk penawaran S0 pada titik I1. Maka, harga meningkat daripada P0 ke P1, manakala kuantiti meningkat dari Q0 ke Q1. Maka, harga dan kuantiti keseimbangan baru ialah P1 dan Q1. Jadi, kesimpulannya, apabila berlaku pertambahan permintaan, penawaran adalah tetap dan akan menyebabkan harga dan kuantiti keseimbangan meningkat. Okey, sekarang kita lihat pula pengurangan permintaan. Jika berlaku pengurangan permintaan, maka keluk permintaan akan beralih ke sebelah kiri. Nampak di sini? Beralih ke sebelah kiri. Jadi, keluk penawarannya tetap. Okay, tetap. Okay, jadi daripada rajah tadi, keseimbangan pasaran asal tercapai apabila keluk permintaan D0 bersilang dengan keluk penawaran S0 pada titik I0. Harga dan kuantiti keseimbangan masing-masing ialah P0 dan Q0. Apabila pengurangan permintaan berlaku, maka keluk permintaan akan beralih ke kiri dari D0 ke D1. Pada harga P0, kuantiti penawaran lebih banyak daripada kuantiti permintaan. Ini bermakna wujud lebihan penawaran. Jadi kesannya harga akan menurun ke P1. Titik keseimbangan baru tercapai apabila keluk permintaan D1 bersilang dengan keluk penawaran S0 pada titik I1. Jadi harga akan meningkat dari P0 ke P1, manakala kuantiti akan berkurang dari Q0 ke Q1. Oleh itu, harga dan kuantiti keseimbangan baru ialah P1 dan Q1. Kesimpulannya, apabila berlaku pengurangan permintaan, manakala penawarannya tetap, akan menyebabkan harga dan kuantiti keseimbangan menurun. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Pertambahan penawaran. Jika berlaku pertambahan penawaran,
maka keluk penawaran sahaja yang akan beralih. Maknanya awak kena lihat kepada keluk S0 dan S1, iaitu ini kita namakan sebagai keluk penawaran. Jadi keluk penawaran ini akan beralih ke kanan, menunjukkan berlaku penambahan penawaran. Jadi daripada rajah, keseimbangan pasaran asal tercapai apabila keluk permintaan D0 bersilang dengan keluk penawaran S0 pada titik E0. Harga dan kuantiti keseimbangan masing-masing ialah P0 dan Q0. Apabila pertambahan penawaran berlaku, keluk penawaran akan beralih ke kanan dari S0 ke S1. Pada harga P0 pula, kuantiti penawarannya lebih banyak daripada kuantiti permintaan. Ini bermakna wujud lebihan penawaran. Kesannya, harga akan turun ke P1. Okey. Keseimbangan baru tercapai apabila keluk permintaan D1 bersilang dengan keluk penawaran S0 pada titik E1. Harga turun dari P0 ke P1, manakala kuantiti meningkat dari Q0 ke Q1. Kesimpulannya, apabila berlaku pertambahan penawaran manakala permintaannya tetap, akan menyebabkan harga keseimbangan turun dan kuantiti keseimbangan meningkat. Kita lihat seterusnya, pengurangan penawaran. Sekiranya berlaku pengurangan penawaran, keluk penawaran asal akan beralih ke kiri. Dan keluk permintaan tetap. Pengurangan penawaran berlaku. Keluk penawaran akan beralih ke kiri dari S0 ke S1. Pada harga P0, kuantiti permintaan lebih banyak daripada kuantiti penawaran. Ini bermakna wujudnya lebihan permintaan. Kesannya harga akan meningkat ke P1. Keseimbangan baru tercapai apabila keluk permintaan D1 bersilang dengan keluk penawaran S1 pada titik E1. Harga meningkat dari P0 ke P1, manakala kuantiti menurun dari Q0 ke Q1. Oleh itu, harga dan kuantiti keseimbangan baru ialah P1 dan Q1. Kesimpulannya, apabila berlaku pengurangan penawaran, manakala permintaannya tetap, akan menyebabkan harga keseimbangan meningkat dan kuantiti keseimbangan menurun. Awak boleh rujuk kepada soalan-soalan yang cikgu telah sediakan di sini. Sekian.